Rakaman ni disiarkan di BBC dan Al Jazeera. Dikatakan original suara manusia yang sedang diseksa dalam tanah. Kamu tahu tak siapa yang kena seksa dalam tanah, adik? Kamu tahu tak? Orang tak sembahyang. Dalam kitab Yawaqid wal Jawahir ada menyebut, di antaranya apa? Orang yang tinggal sembahyang. Kamu tak sembahyang, adik? Tu dah, kamu tengok, adik. Kamu tengok. Saya nak tanya kamu lagi. Siapa di kalangan kamu yang pergi sekolah dia tak sembahyang? Bukan saja tak sembahyang, dia pergi sekolah, ayah, duit ada? Ayah pun ambil duit. Bye bye. Okey, angkat tangan. Ada tak? Ada tak? Oh, ada juga. Penyamun betul. Sepatutnya, adik, kamu ni, adik, sepatutnya pergi jumpa ayah kamu. Bukan saja jumpa ayah kamu, kamu cium tangan dia. Lepas cium pipi dia. Macam saya pernah cerita dekat kamu dalam CD saya. Siapa pernah tengok? Saya pernah ada bapa mentua, tapi sekarang dah meninggal. Bapa mentua saya ni tahun 92 saya kahwin. Dia ni Tok Bilal, tuan-tuan, Bilal. Dia keturunan mamak. Tuan-tuan tahu mamak? 786 Kuartal atas. Tuan-tuan tahu lah, mamak ni kalau Penang tahu kan. Saya pula keturunan Siam, Abdullah Khairi bin Haji Harun, Haji Syafi'i, Haji Haji Awang Muhammad, Haji Muhammad bin Haji Ishaq, Haji Ishaq bin Tok Mengketi, Tok Mengketi bin Vijot. Ni keturunan Siam ni. Siam pun hijau ke biru aku pun tak tahu, tapi Siam lah. Masa saya menikah tahun 92, isteri saya pula Nur Hafizah binti Mama Ishaq, lepas tu Mama Hashim, lepas tu Mama Maidin, lepas tu Mama apa aku pun tak tahu. Saya Siam, isteri saya Mamak. Siam campur Mamak jadi Semak. Alhamdulillah, semak habis. Anak saya ada rambut kerinting, ada kelabu asap, ada semak habis. Masa saya menikah tahun 92 tu, bapak saya Bilal, dia azan ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan macam gambar Hindustan lah. Gambar apa? Engkau hamise Allah. Dia azam punya sedap ni. Masa saya nak angkat nikah, dia kata, Tok Ghadi duduk tepi, saya nak angkat nikah menantu saya. Dia pegang tangan saya, tangan punya besar. Uzau, terkejut saya. Dah habis siap, aku nikahkan dikau. Saya pun sebut, aku terima nikahnya. Saya cium tangan dia, tuan-tuan. Saya cium pipi dia, cot. Bila dia kena cium ni, Allah, terus menangis. Oh, tuan-tuan tahulah, mamak menangis punya uduh. Saya kata, bapak, pasal apa menangis? Dia kata, aku ada 13 orang anak. Dia kata, seorang pun tak pernah cium pipi aku macam hang. Tu yang dapat tanah 2 ekar. Itu strategi. Siapa ada mak mentua, bapak mentua, ciumlah tangan. Tapi siapa ada mak ayah, ciumlah tangan dia. Banyak ayat Quran yang sebut, di antara hadis Nabi, man barra walidai tuba lahu wa zada umruhu. Siapa buat baik dengan mak ayah dia, Allah akan panjang umur dia. Adik nak panjang umur dah? Anak pagi-pagi cium tangan ayah kamu, mak kamu, cium pipi dia, cot. Kemudian ayah ni kucup dahi. Kucup dahi ni, man la yarham la yurham. Siapa tak menyayangi, dia tak akan disayangi. Ayah kamu kucup dekat dahi ni, barulah, oh, ayah aku sayang aku. Betul tak? Ayah kamu cium tak? Baru ni saya ceramah dekat Sandakan Sabah. Pelajar ni nak ambil UPSR. Dia kata, adik, siapa yang nak berjaya UPSR? 5A, angkat tangan. Adik pergi cari ayah kamu, cium tangan dia. Ayah kucup dahi anak. Anak ni bangun nak cari ayah. Ayah bangun lari habis. Kata, kenapa lari? Anak nak cium. Penyamun punya ayah. Sebab tu tunggulah ni anak nak cium. Tapi tuan-tuan tengok hati seorang ayah. Bila anak dia cium dia, tuan-tuan, ni di Sandakan Sabah, tuan-tuan, menangis ni ayah-ayah ni. Kita ada ayah, tuan-tuan, kadang-kadang kita malu. Tuan-tuan tengok, ini ayah-ayah ni, bila anak dia pergi cari dia, pergi cium tangan dia. Ni pelajar-pelajar bermasalah di Sandakan Sabah. Saya baru balik aja. Tuan-tuan tengok, menangis anak-anak ni. Mereka cari ayah tu, mereka cium tangan ayah, mereka peluk ayah tu. Tapi ada di kalangan ayah tu, bila anak dia peluk dia, menangis dia, tuan-tuan. Terbayang ketenangan yang selalu kau pamerkan. Cuba tengok ayah ni, anak dia menangis atas bahu dia. Cuba tengok ayah ini, anak dia pergi peluk dia, menangis ayah ni. Walaupun hati dia sering terluka, jika diriku terlanjur, kata. Cuba tengok ayah ni,
Anak dia cium tangan dia, kemudian cium pipi dia. Kamu tengok ayah tu adik, menangis dia. Itulah hati seorang ayah. Ayah ini anak dia peluk dia, kemudian ayah ni kucup dahi anak tu. Cuba tuan-tuan tengok. Dia tak malu tuan-tuan, dia kucup dahi anak dia. Cuba tuan-tuan tengok hati seorang ayah. Bila dia kucup dahi anak tu, tuan-tuan tengok, menangis dia, tak mampu menahan air mata dia, nampak? Itulah hati seorang ayah tuan-tuan. Ayah ni nampak macam gangster tu, tapi bila anak dia peluk dia, menangis dia. Ayah ni tuan-tuan tengok, tebal misal dia. Cuba tengok, tebal misal dia, tengok muka pun takut. Tapi bila anak dia peluk dia, dia kesatkan air mata dia, nampak? Itulah hati seorang ayah tuan-tuan. Lembut hati dia. Ayah ni menangis atas bahu anak dia tu. Cuba tuan-tuan tengok, anak dia peluk dia, menangis atas bahu dia tu. Itulah hati seorang ayah. Cuba tuan-tuan tengok ayah ini. Walaupun hati sering terluka, bila anak dia peluk dia, nampak? Dia kesatkan air mata dia. Tapi yang paling menyentuh hati saya tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok ayah ini. Ayah ini tuan-tuan, dia ada 2 orang anak. Anak dia kembar seiras. Kemudian bila saya kata, ayah, kamu tunggulah, anak nak cium kamu. Tuan-tuan, ayah ni masuk dalam dewan dekat sekolah di Serdang dalam keadaan ego ni. Dia duduk, bukan duduk dekat kursi, duduk di belakang aja. Macam tak nak hormat tengok ceramah saya. Saya kata, adik, kamu ada ayah, pergi cari ayah. Mereka cari ayah dia. Cuba tuan-tuan tengok ayah ni. Bila anak dia pergi peluk dia, menangis ayah tu. Dia duduk pun dekat belakang-belakang tu, tak macam tak nak dengar aja. Cuba tuan-tuan tengok. Bila anak dia peluk dia, berlinang air mata dia. Kita kadang-kadang tuan-tuan, kita rasa tak sayang anak, tapi bila anak peluk kita, menangis kita tuan-tuan. Cuba tengok ayah ini. Saya kata, adik, kamu cari ayah kamu. Cuba tuan-tuan tengok, dia cari ayah dia. Mereka cari ayah ni, mereka cium, nampak? Mereka peluk ayah tu, menangis ayah tu. Cuba tengok ayah ni, dia bangun tu peluk anak, tapi anak macam tak nak peluk. Apa punya anak, heran sungguh. Dia buat relax kan, nampak? Tapi yang paling menyentuh hati, cuba tuan-tuan tengok di ujung sana. Ada seorang ayah tuan-tuan, dia ada 2 anak kembar. Seorang peluk di kaki dia, seorang peluk di tengkok dia. Cuba tuan-tuan tengok ayah tu, menangis dia tuan-tuan. Cuba tengok tu, seorang di kaki, seorang di tengkok dia. Cuba tengok tuan-tuan, berlinang air mata ayah tu, nampak? Menangis dia. Bila 2 anak kembar dia peluk dia tuan-tuan. Kita ni ada mak ayah, tapi kita jarang peluk dia, kita jarang cium dia. Cuba tuan-tuan tengok hati seorang ayah, menangis dia. Ayah ni dia kesatkan air mata dia, nampak? Cuba tengok ayah ni pula, anak dia peluk dia tak lepas, nampak? Menangis tu ayah tu. Itulah hati seorang ayah tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok ayah yang tadi. Dia ada 2 anak kembar tadi, yang atas sudah berlalu, tinggallah yang bawah ni. Mungkin ada silap dengan ayah dia. Ayah dia tenangkan dia, dia tak puas hati. Kemudian dia pegang tangan ayah. Dia kata apa? Ayah, maafkan saya ayah. Cuba tuan-tuan tengok. Bila dia cium tangan ayah tu, dia kata, ayah, maafkan saya ayah. Cuba tengok tuan-tuan. Dia cium tangan ayah, dia kata, ayah, maafkan saya. Cuba tengok ayah tu tuan-tuan, menangis dia. Itulah hati seorang ayah tuan-tuan, merenung jauh dia. Cuba tuan-tuan tengok gambar ini. Gambar ini tuan-tuan, gambar ini bukan manusia. Gambar ini hanyalah binatang yang nama dia penguin. Adik, ayah kamu penguin ke manusia? Manusia bukan? Cuba kamu tengok. Ini penguin adik, binatang paling penyayang bapak dia. Nampak? Paling penyayang ialah penguin. Penguin betina ni akan berjalan beratus kilometer untuk pergi bertelur. Nampak? Ni penguin betina ni. Dia berjalan. Yang ni kita kata kapcai. Kapcai. Nampak tu? Dia berjalan tu. Cara goyang tu macam isteri kita kan? Nampak? Cara goyang tu. Yang ni kita kata kapcai. Yang ni proton saga.
Yang ni pula Mercedes. 240. Tuan-tuan tengok. Ni kapcai. Ni penguin betina berjalan beratus kilometer. Bila dia berjalan, dia pergi satu tempat, dia akan bertelur. Ini yang betina. Nampak tu? Kapcai belakangnya Proton Saga sedang memotong Mercedes. Proton Saga potong kapcai. Ni penguin ni berjalan, yang betina ni beratus kilometer. Kemudian bila dia sampai di satu tempat, penguin betina ni akan bertelur. Bila dia bertelur, telur tadi dia bagi dekat bapak penguin, dekat suami dia. Tuan-tuan tengok, dia bagi dekat bapak penguin. Nampak? Bapak penguin ni akan ambil telur tu, dia letak atas kaki dia. Cuba tuan-tuan tengok. Yang jantan ni, ini bapak penguin, tuan-tuan. Adik, bapak kamu penguin ke? Manusia, nampak? Dia letak atas kaki dia. Kemudian dia dukung. Ini yang bapak penguin ni, dia dukung tu telur tadi. Nampak? Cuba tuan-tuan tengok. Dia dukung tu. Sambil dukung tu, sambil bawa jalan. Kemudian subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Pandai ni. Kalau jatuh, telur tadi tak menetas, nampak? Kirit kanan, subhanallah. Kemudian dia pergi duduk di satu tempat selama 4 bulan tanpa makan dan minum. Ini penguin, tuan-tuan. Ini penguin, bapak kita manusia. Nampak? Dia berdiri ni. Kalau dia bergerak, angin akan masuk. Telur tadi tak menetas. Adik tengok, ini bapak penguin, adik. Bapak kamu manusia. Tapi kamu, adik, kadang-kadang malu nak cium tangan bapak kamu, nak peluk dia, bukan? Ni kalau malu, adik, malu dekat penguin ni, nampak? Dia jaga tu selama 4 bulan. Bila dah cukup 4 bulan, telur tadi menetas. Cuba tuan-tuan tengok bapak penguin ni. Bila dah menetas, tu menetas atas kaki bapak dia. Bapak dia dukung dia, nampak? Nampak? Dia dukung ni. Ni bapak penguin ni. Adik, bapak kamu dukung kamu 4 tahun, adik. Tapi kamu malu nak cium tangan dia, nampak? Dia kata lapar. Dia kata lapar. Bila lapar, penguin ni tak makan apa dah 4 bulan. Tapi dia bagi anak dia makan dulu, nampak? Tu dia bagi anak dia makan dulu ni. Bapak tak makan 4 bulan dah, tuan-tuan tengok. Dia bagi anak dia makan dulu. Adik, bapak kamu penguin ke? Adik, bapak kamu manusia. Kemudian barulah mak dia balik. Itulah penguin, adik. Saya nak tanya kamu, adik, bapak kamu penguin ke manusia, adik? Siapa yang bapak dia manusia? Bangun. Saya nak tanya, adik, siapa bapak dia ada di sini? Siapa bapak dia tak ada dalam surau ni, duduk? Yang tak ada di surau ni, duduk. Okey, adik, bapak kamu manusia, bukan? Kalau manusia, adik, saya nak kamu pergi cari bapak kamu, adik. Kamu cium tangan dia, kamu cium pipi dia. Bapak, tolong kucup dahi anak bapak tu. Pergi, adik, cepat, adik. Cepat, adik, pergi cari bapak kamu, adik. Kamu kata bapak kamu manusia. Cepat, adik, cepat. Oh, malu. Cepat. Pergi cari, adik. Pergi cari bapak kamu, adik. Cuba tuan-tuan tengok hati seorang bapa. Bila anak dia cium dia, dalam hati dia, inilah anak aku. Kita sayang, adik. Adik, kamu sayang tak bapa kamu? Cuba kamu tengok bapa-bapa adik. Menangis mereka, adik, sayang kamu. Walaupun saya nak cerita kamu, adik, mereka telah buat filem cerita ini. Saya nak cerita kamu. Kamu tengok tak cerita Demi Masa? Siapa yang tengok cerita Demi Masa? Siapa yang tengok cerita Demi Masa? Bukan tengok, jatuh tangan. Baik. Saya nak cerita kamu. Cuba kamu dengar cerita ni, adik. Saya dah cerita ni 2 tahun lebih dah. Cuba kamu dengar. Adik, saya nak cerita kamu. Cerita ini berlaku walaupun kamu dah tahu. Saya dah ulang tadi daripada 2 tahun lepas lagi. Tapi mereka mahu buat kita. Bagaimana ada seorang budak umurnya 2 tahun, adik, 2 tahun, bersama
Bila bapa dia meninggal dunia, mak dia ni buta segala macam. Bukan buta mata tersepek macam tu. Tapi buta ni berubah. Maka dia berubah saja bang. Bila berubah lagi, masa umur dia 3 tahun, mak dia pergi hantar ke sekolah. Bila hantar sekolah, kawan-kawan lagi. Kawan-kawan kata, hantu! Sebab mata mak ni mata hantu dia. Bila mak mata hantu ni, dia beritahu mak dia, mak! Jangan hantar saya ke sekolah. Mak duduk rumah. Saya tak mahu tengok muka mak. Umur 7 tahun hingga mak dia. Jadi mak dia tak hantar dia ke sekolah. Sehingga dia dah kenal. Dia belajar semua-semua dia. Ambil UPSA dapat dimalik. Masuk sekolah asrama. Dia bagi ke mak dia, mak jangan hantar saya ke sekolah. Mak duduk di rumah. Kemudian ya, betul tak? Kemudian bila mak dia tak hantar dia belajar dapat dimalik. Masuk sekolah asrama. Dia belajar semua-semua. Dapat SPM 10 kredit. Masuk universiti. Dia bagi ke mak dia, mak jangan hantar saya ke sekolah ke universiti. Mak dia ke rumah. 5 tahun adik, 5 tahun hari Isnin convocation. Tak convocation, nak dapat kerja tak? Dia tulis surat dekat mak dia. Kita saya berbeza, dia bapak bilang berbeza. Bila dia tulis surat, dia kata, mak saya nak convo hari Isnin. Tapi mak jangan datang, mak duduk di rumah. Kalau mak datang, buat malu aja. Adik, jadi mak pun tak datang lah. Tapi bila kata mak anak nak convo, cerita kata mak, aku nak tengok anak aku. Dia pun naik tetapi naik taksi pergi dekat Dewan Convocation tu. Tapi dia tak masuk aja. Dia duduk dekat pintu tu. Kawan-kawan dia keluar. Kawan-kawan, hantu! Rupanya bukan hantu. Dia tahu itu mak dia. Dia pergi dekat mak dia. Dia kata apa? Mak datang mak! Mak pergi balik. Dia tak tengok muka mak. Mak ni datang jauh dia pegang beg. Naik taksi, naik kereta balik lah. Bila balik dalam hati mak sampai laki anak aku bina aku. Kemudian adik, anak ni tak balik, benci dekat mak. 5 tahun dia kahwin, dapat anak umur 5 tahun, berdua besar. Kawan-kawan dia balik, mak ditanya, ada tak anak saya ingat saya? Dia kata makcik dia tak ingat makcik pun. Tapi ini alamat dia, makcik pergilah tengok. Dia pun pergilah naik kereta pindah taksi, duduk dekat driver taksi. Driver taksi pun bawa sampai dekat rumah, dia ketuk pintu. Yang buka pintu bukan anak dia, cucu dia. Dia tengok, hantu! Dia tahu lah itu ialah mak dia. Dia pergi bukan dia sambung mak dia, dia buka, dia pergi nikah. Dia kata apa? Mak datang bapa! Ni buat malu ni. Cucu mak ni anak saya, mak pergi balik mak. Mak datang, jauh dari pegang beg. Naik taksi, naik kereta balik. Akhirnya 2 tahun lepas tu, kawan-kawan dia jemput dia, alumni bekas belajar. Dia balik bukan nak jumpa mak, nak jumpa kawan-kawan semua yang koprak-koprak. Bila makan satu meja, kawan-kawan dia tanya dia, sampai hati kamu bulan lepas tak balik? Dia kata balik apa? Kamu tak tahu dah mak kamu dah tak ada dah. Rupanya dia mak dia dah meninggal. Baru aja pergi start kereta nak pergi jumpa mak. Nak jumpa mak dah meninggal. Pusing-pusing jumpa jiran mak dia. Dia pun tanya, makcik-makcik sebelum mak saya dah meninggal, ada tak mak tinggal apa besar? Dia kata mak kamu tak tinggal apa besar tu. Tapi mak kamu, masa saya cuci rumah mak kamu, saya jumpa satu sepucuk surat bawa ke pantai. Saya pun tak buka. Saya nak bagi kamu baca. Dia pun buka ada surat tu. Anakku, betul lah segala. Aku sangat menyayangi. Ingin ku ceritakan kepada kamu satu peristiwa. Ketika umur 2 tahun, engkau mengalami kemenangan dalam raya. Ayahmu meninggal dunia, engkau cedera parah. Sebelah daripada mata kirimu tak boleh diselamatkan. Kamu tahu atau tidak? Mata kiri engkau itulah mata mak. Rupanya mata kiri itu mata apa dia? Mak dia! Cuba kamu tengok gambar ni adik. Ini adik bukan manusia. Ini kucing adik. Cuba tengok kucing ini. Kamu ada mak adik, kadang-kadang malu nak cium mak kamu. Cuba tengok. Ini kucing. Ini kucing adik, binatang paling penyayang. Saya kata kucing lah, meerkat. Nampak? Dia ni, dia jaga anak dia. Nampak? Satu peristiwa telah berlaku adik. Cuba tengok. Bila yang dewasa ni, mak dan ayah dia pergi cari makan. Bila cari makan adik, cuba tengok. Bila cari makan, tiba-tiba bahaya menanti mereka. Nampak? Bahaya menanti mereka tu. Kamu tengok. Bahaya menanti mereka. Nampak? Bahaya menanti mereka. Ada seekor daripada kucing tu, yang ini abang dia. Dia pergi lawan dengan musang tu. Nampak tu? Dia pergi lawan dengan musang. Dia kecil aja.
Sebab dia nak jaga adik-adik dia. Cuba tuan-tuan tengok. Bila datang siang apa berlaku? Kucing tersebut menjadikan dirinya perisai. Dia pergi lawan dengan musang tu. Dia kecil aja. Sebab mak dan ayah dia tak ada dah. Bila datang siang apa berlaku adik? Bekas kegaduhan jelas. Cuba tengok adik. Putus telinga adik. Putar mata adik. Ini kucing adik. Mak kamu manusia adik. Tapi kamu tak pernah cium tangan dia nampak. Musang berjaya dihalau. Anak-anak dapat diselamatkan. Bila mak dia balik adik, cuba kamu tengok. Dia nak jalan pun tak larat dah. Kucing yang berani tadi mengorban dirinya. Mengalami cedera marah nak jalan pun tak larat dah. Cuba kamu tengok bila mak dia balik adik, mak dia datang. Cuba tengok ibu dia datang. Tengok ibu. Ibu dia cium dia. Ini kucing adik, tuan-tuan. Mak kamu kucing kan? Manusia. Tapi kamu malu nak cium dia adik. Kamu malu nak cium pipi dan tangan dia. Apa tengok? Ini kucing adik. Kucing yang terjadi mengalami masalah-masalah nak jalan. Kau tak larat apa. Dia tahu dia nak mati dah. Ini kucing. Cuba tengok di saat dia nak mati. Dia masuk dalam lubang untuk rehat. Ini kucing adik, dia cat. Saya terjemah kucing lah. Dia masuk dalam lubang untuk rehat adik. Cuba tengok adik di saat dia nak mati adik. Mak dia buat apa adik? Di saat dia nak mati. Cuba kamu tengok adik. Ini kucing adik. Cuba tengok ibu dia datang adik. Tengok ibu. Ibu dia cium dia. Ini kucing adik. Mak kamu manusia. Tapi kamu malu nak cium dia adik. Cuba tengok. Kemudian di saat dia nak mati adik. Kawan-kawan dia tunggu dia apa? Tunggu dia. Sehingga dia melembus nafas terakhir adik. Cuba tengok di saat dia nak mati. Mak dia buat apa adik? Di saat dia nak melembus nafas terakhir. Mak dia letakkan kepala adik anak dia. Di saat dia nak mati adik. Mak dia buat apa adik? Mak dia biarkan anaknya mati di atas riba. Ini kucing adik. Adik, mak kamu kucing adik? Mak kamu manusia bukan? Siapa mak dia manusia? Bangun. Mak yang tak datang duduk. Jangan bohong. Jangan bohong. Adik, yang ada mak adik, pergi cari mak kamu, cium tangan dia, peluk dia adik, cium pipi dia. Ibu kucup dahi anak ibu tu, cepat-cepat adik, cepat adik, pergi adik. Pergi adik, pergi. Adik, ciumlah pipi dia adik. Cuba tengok hati seorang ibu. Menangis dia. Peluklah adik, dia sayang kamu adik. Kalau tak ada ibu ni adik, tak ada kamu. Peluklah dia adik. Ibu kucuplah dahi anak ibu tu. Yang dah duduk balik adik. Yang dah duduk balik adik. Saya nak tanya kamu adik, kalau kamu tak hormat mak dan ayah kamu, cuba kamu tengok gambar ini adik. Kamu tak dengar kata adik, kadang-kadang kamu hormat dia, kadang-kadang kamu tak hormat dia. Cuba kamu tengok gambar ini. Dikatakan seorang cuba kamu tengok adik. Kamu derhaka. Mak ni ucapan dia mustajab. Yang ini ada seorang anak, seorang ibu. Dia ada dua. Anak yang pertama perempuan, yang kedua perempuan. Dia nak anak yang ketiga lelaki. Kemudian bila dia mengandung, orang tanya dia, makcik, kakak, dalam perut tu lelaki perempuan? Dia kata, aku mengandung anak ular. Sebab anak yang ketiga tu perempuan juga. Dia marah anak dia. Sebab tu adik, doa mak ni mustajab. Kamu tak hormat mak kamu, cuba kamu tengok. Macam ular anak dia bila kamu tengok. Nampak tu. Macam ular adik, nampak? Nampak adik? Macam ular tu. Nampak? Kamu tak dengar kata mak ayah kamu, cuba tengok adik. Macam ular. Doa mak ni mustajab. Kamu tak dengar kata, tengok. Tu dia.
Macam ular adik. Cuba dengar suara dia. Anak ni kena dengar kata mak ayah adik. Kamu tak dengar kata adik? Cuba tengok. Dia hidup 3 jam aja, lepas tu meninggal. 3 jam aja, lepas tu meninggal. Kamu dengar suara dia. Dengar suara dia adik. Macam ular. Kamu tak dengar kata adik. Sebab tu saya nak adik pagi-pagi cium tangan mak ayah kamu, cium pipi dia. Cuba tengok yang ini. Yang ini dikatakan seorang perempuan yang derhaka kepada mak dia. Mak dia sumpah dia adik. Kamu tengok, kamu tak dengar kata adik. Tengok. Lari. Katok lari. Cuba kamu tengok ni. Seorang perempuan adik, kepala dia manusia, badan dia menjadi seekor anjing. Kamu tengok. Ni duduk dekat pagar ni, nampak tu? Badan anjing adik, kepala manusia. Tu dia. Nampak dia cakap. Kamu tak dengar kata mak kamu adik. Kepala manusia, badan anjing adik. Nampak dia tak gerak kaki dia tak. Nampak dia gerak kaki tengok. Tu kepala manusia, badan anjing. Kamu tak dengar kata mak ayah kamu adik. Saya nak tanya kamu adik, kamu sayang tak mak ayah kamu adik? Siapa sayang mak ayah dia bangun? Tolong adik. Halo. Kamu sayang mak ayah kamu bukan? Sayang lelaki belah sini. Belah sana. Semua anak yang ada dekat tuan-tuan semua datang. Lelaki belah sini. Perempuan datang ke depan. Yang perempuan datang ke sini. Tolong Ustaz, tolong tutupkan lampu. Semua lampu yang ada. Tutup semua lampu yang ada. Lampu luar boleh tutup. Biar gelap. Biar gelap. Yang perempuan datang sini, depan lagi. Adik, saya nak tanya kamu. Kamu sayang tak mak ayah kamu adik? Kamu kata kamu sayang mak ayah kamu, tapi kamu sembahyang pun tidak. Quran pun tak boleh baca. Saya nak tanya, siapa yang tak khatam lagi membaca Quran? Tak habis lagi, angkat tangan. Itu dia adik. Kamu Quran tak habis baca lagi. Saya nak adik, kamu takut tak nak mati adik? Cuba kamu tengok adik gambar ini. Adik, kita akan mati. Kamu mau ke adik kita mati macam ni? Cuba kamu tengok gambar ni. Saya nak tunjuk satu persatu. Kamu tengok gambar ini adik. Ini dikatakan adik seorang lelaki. Kamu tengok. Semua kita akan mati. Kamu mau ke adik? Cuba tengok yang ni. Nampak? Adik, cuba tengok adik. Yang nak jadi mak rempit. Kamu mau ke adik kita mati macam ni? Cuba kamu tengok. Cuba tengok adik. Tak nak, kamu tengok adik. Tengok adik. Cuba tengok yang ni. Kamu tengok yang ni. Nampak? Kamu tengok tu. Nampak? Itu tu. Depan tu ada sebuah motosikal. Nampak tak motosikal tu? Tiba-tiba terbalik. Nampak tu? Tu nampak? Kita mati macam tu. Mau ke adik? Nampak? Ya Allah. Nampak? Kamu mau ke adik kita mati macam ni adik? Mau ke adik? Yang nak jadi mak rempit minah rewang. Mau adik? Kamu tengok sekali lagi. Cuba tengok sekali lagi. Cuba tengok yang ini adik. Dia bawa motor adik. Kamu nak ke adik? Cuba tengok yang ini. Dia bawa motor. Tengok adik. Saya nak kamu tengok yang ini. Nampak? Dia bawa motor adik. Nampak tu? Nampak tu adik? Kamu tengok adik, nampak? Tu, putus tu, nampak tu? Putus adik, nampak tu? Kamu mau ke adik kita mati macam ni adik? Tengok adik, nampak? Tu perut dia, nampak tu? Nampak perut dia? Tu kaki dia. Cuba tengok kaki dia. Tengok kaki dia. Nampak kaki dia tu, nampak tak? Allah adik. Kamu mau ke adik kita mati macam ni adik? Cuba tengok. Tengok adik. Allah, nampak tu? Ya Allah, nampak adik tu? Adik, kalau boleh adik, biarlah kita mati macam ni. Macam mana adik? Cuba kamu tengok gambar ini. Saya nak biarlah kita mati macam ni. Macam mana adik?
Kamu tengok gambar ini adik, nampak? Matinya seorang ulama adik, nampak? Mati tengah sembahyang, tengah sujud dalam masjid haram, dalam wuduk lagi adik. Kita boleh mati macam ni kah? Kalau sembahyang pun tidak, boleh mati sujud kah? Kalau Quran tak boleh baca, boleh mati baca Quran kah? Kalau masjid, surau tak pernah datang, boleh mati sujud macam ni kah? Boleh kah adik? Kalau tak boleh adik, saya nak, kita banyak dosa bukan? Adik, malam ni kita menangislah adik, boleh tak? Adik, tundukkan kepala adik. Jangan main-main adik. Saya nak adik, Nabi kata, ya beku, menangislah. Fa in lam tabku fatabaku. Tak boleh paksa adik. Saya nak kamu paksalah adik. Kita banyak dosa adik, boleh tak? Adik, saya sebut nama Allah adik, kamu alirkan air mata kamu, boleh tak adik? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Adik, alirkan air mata kamu adik. Sekali lagi adik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekali lagi adik. Adik dengar adik, alirkan air mata kamu adik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Adik, kamu berada di masjid ni bukan? Cuba kamu bayang adik, tiba-tiba adik, kamu dapat satu panggilan adik, balik segera adik. Adik tadi, masa kamu pergi sekolah hari Jumaat, kamu tak cium tangan dia adik, kamu tak peluk dia. Cuba kamu bayang, bila kamu balik nanti adik, kamu tengok ramai orang atas rumah kamu adik. Kamu naik atas rumah tu adik, kamu tengok adik di atas rumah tu, mereka letakkan satu katil di ruang tamu tu adik. Adik, selalunya ruang tamu ni tak ada katil adik, tetapi mereka letakkan di atas katil tu satu mayat lelaki adik. Adik, masa hidup lelaki ni adik, kamu tak pernah cium tangan dia adik, kamu tak pernah peluk dia adik. Cuba kamu bayang adik, kamu balik nanti lelaki ni dah tak ada lagi adik. Adik, kamu banyak dosa dah adik dengan lelaki ni adik. Kalau banyak dosa adik, menangislah adik, menangislah adik, menangislah adik. Saya nak tanya adik, siapa di kalangan kamu yang ayah dia dah tak ada lagi adik? Siapa ayah dia dah tak ada, dah meninggal adik? Siapa ayah dia dah meninggal adik? Adik, kamu sayang dah ayah kamu adik? Kalau sayang adik, cuba panggil ayah kamu adik. Adik panggil ayah kamu adik. Ayah. Lagi adik, lagi adik. Ayah. Adik, panggil ayah kamu. Ayah. Adik, ayah kamu datang adik? Dia tak datang adik, kamu panggil adik. Cuba bayang kamu balik nanti, ayah kamu dah tak ada lagi adik. Panggil adik buat adik. Ayah. Dia panggil ayah adik. Adik, kamu banyak dosa dengan ayah adik. Kalau banyak dosa adik, menangislah adik, menangislah adik. Saya sebut nama Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekali lagi adik. Adik, dengar adik, kamu berada di surau ni adik. Tiba-tiba adik, kamu diberitahu kena balik dengan segera adik. Kamu pun bergegas balik adik. Bila kamu sampai di rumah adik, kamu akan masuk ke dapur, betul tak? Bila kamu masuk ke dapur adik, adik perempuan tu tak ada adik. Adik perempuan tu tak ada. Kemudian adik, kamu balik-balik. Perempuan tu ialah adik, dengar adik. Ibu kamu adik. Cuba kamu bayang adik, kamu balik nanti ibu kamu dah tak ada lagi adik. Adik dengar rangkap ni adik, dengar. Dia sayang kamu adik, bagaikan laut yang tak ada tepi adik. Tapi kamu tak pernah cium tangan dia adik. Biarpun adik, kepahitan jaga kamu adik, tapi dia tak pernah jemu bukan? Adik dengar rangkap dia adik, dengar.
dewasa adik. Adik dengar rangka ni, adik dengar. Dia korbankan segala-gala untuk kamu adik. Walaupun dirinya terkorban adik. Kamu tak mampu balas bukan? Kalau tak mampu adik menangislah adik. Menangislah adik. Adik menangislah adik. Adik doa untuk ibu kamu adik. Menangislah adik. Adik dengar rangkap ni, adik dengar. Adik dengar adik. Ibu, ampunlah dosaku ibu. Adik menangislah adik. Andainya pernah menghiris hati ibu kamu adik. Menangislah adik. Adik minta restu adik. Menangislah adik. Kamu banyak dosa adik. Kerana adik, di situlah syurga adik. Ibumu adik. Adik dengar adik. Kamu banyak dosa adik. Adik dia sayang kamu adik. Adik, adik. Adik. Adik bukakan mata adik. Adik tengok saya adik. Adik, bila saya kata mak dan ayah kamu meninggal adik, kamu menangis adik. Adik, mak ayah kamu dah meninggal ke belum? Dia ada di sini. Tadi kamu peluk mak dan ayah kamu sudah ikhlas adik. Peluk pun mereka tak nak peluk aja. Mereka masih hidup. Saya nak yang ada mak ayah sekali lagi. Pergi peluk mak ayah kamu cepat adik. Dia masih hidup adik. Bukakan lampu. Tolong bukakan lampu adik. Pergi adik, pergi. Peluklah adik. Dia sayang kamu. Cuba tuan-tuan tengok. Menangis ibu dan ayah ni. Peluklah adik. Ni ayah kamu adik. Yang ada peluk ayah, cari mak kamu adik. Cuba tengok. Yang ini dia ada 2 orang anak dia. Menangis dia. Cuba tuan-tuan tengok. Dah cari mak, cari ayah pula adik. Dah cari ayah, carilah mak adik. Dia sayang kamu. Dah cari mak, cari bapak kamu pula adik. Dah peluk bapak, carilah ibu kamu adik. Dia sayang kamu. Adik, dengar rangkap ni adik, dengar. Dengar adik, dengar. Ibu, ampunlah dosaku ibu. Peluklah adik. Dia sayang kamu. Kamu tengok ulama ni. Dia sedang mengajar, tiba-tiba di dahi dia. Kamu tengok di dahi dia adik. Tengok di dahi dia. Nampak? Di dahi dia adik. Tengok di dahi dia. Tengok di dahi dia. Tak ada apa. Tiba-tiba tengok adik di dahi dia tu. Di dahi dia nampak? Tiba-tiba nampak? Keluar kalimah Allah tu. Allah. Dia nak baca Al-Quran. Yaqul Sayyidina Musa tak mampu dah Israel nak ambil nyawa dia. Cuba tengok. Dia tengok rohnya keluar Melayu ubun-ubun dia. Tuan-tuan tengok. Dia tengok keluar rohnya jatuh. Mati. Adik tengok adik. Mati dalam masjid.
mati tengah mengajar, mati baca Quran, mati di dahi dia keluar kalimah Allah. Cuba kamu bayang adik, kalau kita tak pernah semayang, boleh mati dalam masjid kah? Kalau kita tak pernah sujud kepada Allah, boleh mati keluar di dahi dia kalimah Allah. Cuba tengok adik, mati sedang mengajar dalam masjid, baca Quran, keluar di dahi kalimah Allah. Cuba tengok sekali lagi, nampak? Keluar di dahi dia kalimah Allah tu, nampak? Dia sedang mengajar, tiba-tiba tengok adik, tengok tu, di dahi dia tak ada apa, tiba-tiba, nampak? Nampak tu, nampak? Kalimah Allah tu, kalimah Allah, nampak? Dia nak baca ayat Quran, tak mampu dah, Israel nak ambil nyawa dia. Dia tengok nak ba'daan nak baca ayat Quran, yaqul Sayyidina Musa, tak mampu dah tuan-tuan. Dia tengok rohnya keluar, jatuh tuan-tuan, mati. Adik, kamu tak ada hati ke adik? Nak tinggal semayang lagi ke? Nak tinggal semayang lagi ke? Adik cuba tengok belakang adik, cuba tengok ayah dan ibu kamu adik, menangis mereka adik. Kamu ingat senang ke mak dan ayah ni nak menangis adik? Mereka sayang kamu. Cuba kamu sebut adik, saya nak kamu ikut saya, boleh tak? Yang ada bapa, yang ada ayah, sebut ayah aja. Cuba kamu sebut ayah. Sebut adik, dari hati kamu adik, biar ayah kamu dengar. Ayah, saya sayang ayah. Cuba kamu tengok ayah kamu adik, linang air mata dia adik, dia sayang kamu. Sekarang cuba kamu sebut pula ibu. Kamu adik, sekali lagi adik, dari hati kamu, ibu, saya sayang ibu. Cuba tengok ibu kamu adik, mereka datang hari ini menangis, mereka adik sayang kamu. Kamu sayang mereka atau tidak? Kalau sayang mereka, dengarlah kata mereka adik, dengarlah kata mak dan ayah kamu adik. Man barra walidai tuba lahu wa zada umruhu. Siapa buat baik dengan mak ayah, ada untung dia, Allah panjang umur dia. Kamu nak panjang umur, buat baiklah dengan mak dan ayah kamu, insya-Allah kamu akan berjaya, bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat nanti. Jadi saya rasa setakat itulah saja ceramah saya malam ini. Insya-Allah lain masa kita jumpa lagi. Saya mohon maaf jika sekiranya apa yang saya sampaikan itu agak terlalu agresif, sebab saya orang muda ni macam itulah. Kalau duk slow orang utara kata cerai, tak cerai tak boleh tuan-tuan. Duk ini kitab pada menyatakan bakal lena habis. Jadi itu style saya. Dan kalau tuan-tuan tak puas hati lagi, saya bukan nak meniaga yang ni. Kita ada dana untuk kutip, untuk pelajar nak pergi ke Sirah dan Mesir. Ini cara dia. Kalau kutip derma tuan-tuan tak bagi banyak, saya tahulah. Jadi saya jual ini untuk kutip dana. Ada beberapa orang pelajar kita nak sambung pelajaran, tapi mereka tak mampu. Jadi saya buat CD ini. Tuan-tuannya Ambang Kiamat. Tuan-tuan boleh tengok ada penguin apa tadi, yang tadi penguin, pepatung apa semua ada sini. Saya tunjukkan sedikit kalau tuan-tuan nak. Ambang Kiamat ni. Ini gambar dia. Ini Ambang Kiamat. Dia tunjuk hadis Nabi dengan peristiwa yang berlaku. Bilakah berlakunya perkara yang disebut ini? Yang kedua, suara daripada kubur. Yang ni dah lama dah, 2 tahun dah. Kalau tuan-tuan dengar, insya-Allah boleh menyentuh hati. Yang ini mayat tereput, mayat tadi yang ditunjukkan dalam gambar ni, dalam bentuk ceramah. Dan ini tangisan keinsapan, khutbah Jumaat, cerita saat kematian Nabi. Kalau tuan-tuan dengar, pasti tuan-tuan menangis. Yang ini motivasi sekolah menengah. Untuk sekolah menengah sesuai. Sekolah rendah tak berapa sesuai sikit, gambarnya cukup mengerikan. Yang ini untuk sekolah rendah. Tuan-tuan boleh dengar bagaimana metod nak belajar, berapa jam, macam mana doa dia, macam mana jadual nak buat. Dalam ni ada untuk sekolah rendah. Yang ni untuk anak tuan-tuan yang tak mau semayang. Tuan-tuan balik pasang seksa kubur. Tapi kalau tuan-tuan pun tak semayang, tengok sekali lah. Saya kira kata anak dia pun tak semayang, tengok sekali seksa kubur. Ataupun ini satu kebenaran yang cukup laris seluruh Malaysia ni. Walaupun mereka cetak rompak, saya tak kisah. Yang penting ilmu ini besar sampai. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan. Yang belum dapat, yang ni cukup sesuai untuk tengok satu keluarga. Tuan-tuan pasti menangis sebenarnya. Dan ada lagi anak derhaka, yang derhaka kepada mak dan ayah dia, ada dalam gambar ni. Alam roh, cerita saat kematian, gambar yang isi dah keluar tu, mati dan sebagainya. Tuan-tuan boleh dapat dengan harga RM10 dekat belakang tu, insya-Allah. Isteri saya tunggu. Jadi saya ucap terima kasihlah kepada pihak tuan-tuan kuasa yang jemput saya. Insya-Allah lain masa kita jumpa lagi. Adik boleh tak
Nah, ini ceramah motivasi. Kamu beri tepukan gemuruh kepada semua yang datang, adik, ibu dan ayah kamu malam ni. Bagi kuat-kuat adik, come on. Jadi saya rasa setakat itulah saja yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan saya buat ceramah dalam bentuk motivasi untuk sedarkan anak-anak tuan-tuan dan sama-sama kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.